Assalamualaikum murid-murid, selamat sejahtera semua. Okey, untuk hari ini, sejarah tahun 5, kita akan belajar unit 6 iaitu sejarah kemerdekaan negara. Okey, jom kita belajar sejarah kemerdekaan negara. Sebelum tu, jom kita tengok apa objektif kali ini. Okey, selepas tamat sesi PDPR ini, murid akan dapat pertama, menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan negara. Yang kedua, menerangkan jasa berjuang ke arah kemerdekaan negara. 31 Ogos 1957. Murid-murid, pernah tak dengar tarikh ni? Nah kan, biasa kan dengar. 64 tahun yang lepas, pada tarikh ini, negara kita telah merekodkan peristiwa bersejarah di mana kita telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita. Jom kita kenali tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan negara. Okey, tokoh yang pertama, Datuk Onn bin Jaafar. Siapa Datuk Onn bin Jaafar ini? Beliau merupakan pengerusi Kongres Melayu pada tahun 1946. Yang kedua, beliau juga merupakan yang di-Pertua pertama UMNO pada 1946 juga. Beliau juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar di mana tu? Menteri Besar Johor. Okay. Beliau juga merupakan penggerak orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Melayu Union pada ketika itu. Beliau juga mengasaskan Independence of Malaya Party ataupun juga dikenali sebagai IMP. Pejuang yang kedua ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Siapakah beliau ini? Beliau merupakan yang di-Pertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Malaya pada tahun 1945. Beliau juga telah memimpin Parti Islam Semalaya ataupun juga dikenali sebagai Parti PAS. Beliau memperjuangkan konsep Melayu Raya. Beliau juga telah memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS. Seterusnya, individu yang bernama Ahmad Bustami. Siapa beliau ini? Beliau merupakan Ketua Angkatan Pemuda Insaf ataupun API dan beliau juga telah menubuhkan Parti Rakyat Malaya pada tahun 1995 dan beliau telah menerbitkan akhbar yang bernama Suara Rakyat dan juga Voice of the People untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai pada waktu itu. Seterusnya, orang penting ni. Okey, murid-murid, cikgu nak tanya, siapakah Perdana Menteri pertama kita? Betul, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau merupakan yang di-Pertua kedua UMNO. Pada tahun 1952, beliau telah mengasaskan Parti Perikatan. Pada 1956, beliaulah yang rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London untuk menuntut kemerdekaan negara kita daripada British. Dan tidak lain tidak bukan, beliau merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Yang kelima, Ishak Haji Muhammad. Pada tahun 1934, beliau telah meletakkan jawatan beliau sebagai magistrat kelas ketiga untuk bergiat aktif dalam bidang politik. Beliau merupakan pengasas akhbar Utusan Melayu. Pernah dengar tak akhbar ni? Okey, dan pada 1997, beliau telah memimpin Parti Buruh Malaya. Seterusnya ialah Abu Bakar Al-Baqir. Pada tahun 1934, beliau telah menubuhkan Ma'had Al-Ihya Asy'ari. Pada 1948, beliau telah menganjurkan persidangan Majlis Agama Tinggi Semalaya ataupun dikenali sebagai MATA. Dan pada tahun 1948, beliau telah mengetuai Hizbul Muslimin iaitu Parti Islam Malaya yang pertama dan turut bekerjasama dalam menuntut kemerdekaan negara kita. Individu yang ketujuh ialah Tun Tan Cheng Lock. Pada tahun 1945, beliau merupakan Presiden All Malayan Council of Joint Action.
Dan pada tahun 1949, beliau merupakan Presiden Malayan Chinese Association ataupun MCA. Beliaulah yang membawa MCA bergabung dengan UMNO dalam penubuhan Parti Perikatan. Parti Perikatan ini adalah gabungan antara orang Melayu, orang Cina dan orang India bersatu dalam satu parti diberi nama Parti Perikatan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Dan Tun Tan Cheng Lock juga telah memupuk perasaan taat setia masyarakat Cina kepada negara kita. Seterusnya ialah Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Pada tahun 1956, beliau telah mengikuti rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London untuk menuntut kemerdekaan negara kita. Pada tahun 1956 juga, beliau telah memperkenalkan Penyata Razak. Dan pada tahun 1957, selepas kemerdekaan negara, beliau telah dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri yang pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tun Abdul Razak juga telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar negara kita. Individu yang seterusnya ialah Datuk Abdul Wahab bin Tuh Muda Abdul Aziz. Beliau telah menentang sekeras-kerasnya penubuhan Malaya Union. Pada tahun 1946, beliau telah dilantik sebagai Setiausaha UMNO yang pertama. Dan pada tahun 1956, beliau telah menjadi wakil kepada Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London. Dan selepas kemerdekaan, beliau telah dilantik menjadi Menteri Besar Perak yang pertama. Individu yang ke-10 ialah Tun H. Slim. Pada tahun 1949, beliau telah mengetuai MCA Selangor. Beliau juga merupakan seorang pemimpin penggerak kerjasama UMNO MCA. Beliau telah menggerakkan ke arah kerjasama sesama kaum. Pada tahun 1956, beliau juga telah menyertai rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ke London untuk menuntut kemerdekaan negara. Dan selepas kemerdekaan negara, beliau telah dilantik menjadi Menteri Kewangan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Seterusnya, Tun Viti Sambantan. Pada tahun 1955, beliau telah menjadi Presiden Malayan Indian Congress MIC yang kelima. Pada tahun 1956, beliau juga telah menyertai rombongan kemerdekaan ke London. Dan selepas kemerdekaan diraih, beliau telah dilantik menjadi Menteri Kesihatan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Individu yang terakhir ialah Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Pada tahun 1951, beliau telah menjadi Timbalan yang dipertua UMNO. Pada tahun 1951 hingga 1952, beliau merupakan wakil UMNO untuk berunding dengan MCA bagi membentuk Parti Perikatan. Okey, cikgu boleh simpulkan di sini, untuk mencapai kemerdekaan negara, pelbagai bangsa telah bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Yang kedua, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Datuk Abu Wahab, Tun H. Lee dan juga Tun Viti Sambantan merupakan pejuang-pejuang yang menyertai rombongan kemerdekaan ke London untuk menuntut kemerdekaan negara kita. Dan hasilnya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama selepas mendapat kemerdekaan. Bahan sewaktu rombongan ke London, banyak sangat modal yang diperlukan untuk pejuang-pejuang kita menuntut kemerdekaan di sana. Jauhkan London tu. Pada ketika itu, semua rakyat berbilang bangsa ramai yang menunjukkan sokongan kepada pejuang-pejuang untuk menuntut kemerdekaan negara. Jadi ramailah yang sanggup bergolok gadai untuk memberi jasa masing-masing dalam perjuangan tersebut. Salah seorangnya ialah wanita gelang merdeka ini. Beliau telah menyerahkan gelang emas perkahwinannya bagi membantu rombongan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke London untuk menuntut kemerdekaan pada waktu itu. Okey, baiklah. Sekarang adalah masa yang ditunggu-tunggu. Masa apa tu? Masa untuk
tugasan. Okey, sekarang Cikgu Guna, murid-murid semua pilih salah seorang pejuang kemerdekaan negara. Seorang sahaja daripada 12 individu yang Cikgu sebutkan tadi. Okey, selepas kamu dah pilih, apa yang kamu perlu buat? Yang pertama, kamu perlu ceritakan tentang jasa beliau, apa yang beliau buat sewaktu perjuangan menuntut kemerdekaan negara. Dan yang kedua, bagaimana sumbangan tokoh tersebut telah memberi inspirasi kepada diri kamu sebagai seorang rakyat yang berjiwa patriotik. Okey? Selesaikan tugasan ini dan hantar kepada cikgu ya. Nanti cikgu bagi tahu cara untuk hantar tugasan ini. Terima kasih semua.